Tapi saya nak ajak tuan-tuan lihat kepada kepentingan Al-Quran dikembalikan dalam kehidupan. Segenap sudut. Quran ini bukan untuk dibaca ke atas orang mati. Kita sibuk baca Quran atas orang mati, sedangkan Quran turun atas orang hidup. Kalau masih hidup dia baca Quran, dia hafal Quran atau hafal surah-surah Al-Quran, setiap hari dia baca Quran, dia tak pisah diri dengan Quran, dia cintakan Quran, dia berusaha faham Quran. Mati kalau tuan-tuan tak baca pun, Quran tu dah jadi teman dia dalam kubur, tuan-tuan. Ini masih hidup, Quran pun susah nak tengok dia pegang. Lepas mati satu kampung kumpul baca Quran, nak sumbat, nak bagi dia manfaat daripada Quran. Macam mana? Kuasa pentadbiran, para jemaah yang terdiri daripada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Pertama-tamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita ruang dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, saban tahun kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saban tahun kita menyambut Ma'al Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tidak terlepas untuk menyambut Al-Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan sambut malam nuzul Al-Quran dan banyak lagi majlis-majlis rasmi yang kita adakan bagi memperingati peristiwa-peristiwa besar dalam Islam. Tujuannya bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan memberi kita pengajaran-pengajaran yang penting supaya kita dapat jadikan panduan dan juga petunjuk dalam kehidupan kita. Kita semua harus tahu bahawa ilmulah satu-satunya senjata yang sangat bermanfaat untuk manusia. Tanpa ilmu, manusia akan berada dalam kesesatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak membanding orang kaya dan orang miskin dalam Al-Quran. Allah tidak banding orang senang dan orang susah dalam Al-Quran, bangsawan maupun orang biasa. Allah tidak bandingkan orang yang berkedudukan tinggi dan orang biasa-biasa dalam Al-Quran. Tapi Allah bandingkan dengan begitu ketara antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tanyakan kepada manusia, wahai Muhammad, sama atau tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawapannya tak sama. Yang pertama, Qul hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur. Allah tanya lagi, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, sama atau tidak ada cahaya dengan kegelapan? Tak sama. Tanya lagi kepada mereka, Muhammad, perihal-perihal berkaitan dengan ilmu. Quran dari ayat yang awal-awal diturunkan sampailah ayat yang terakhir turun tidak terpisah daripada kepentingan ilmu. Ayat pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mana Allah jadikan manusia daripada segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Baca, Tuhan engkau tu sangat pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia barang yang dia tidak tahu. Allah suruh baca. Baca bukan sekali, baca 2 kali, baca 3 kali, bacalah berulang kali. Ada orang dia baca sekali faham. Ada orang kena baca 5 kali baru faham. Ada orang dia baca sekali terus lupa apa yang dia baca. Orang yang baca 5 kali dia takkan lupa apa yang dia baca. Sebab itu Allah sebut ilm, allamal insan ma lam ya'lam.
Wa rabbukal akram, Tuhan itu pemurah. Kalau ada orang berusaha membaca untuk faham dan mencatat ilmu-ilmu yang dia faham, ambil nota masa hadir ke kuliah-kuliah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan tambat ilmu itu dalam kefahaman dia. Ya, Tuhan kau pemurah, akan bagi engkau faham. Sebab itu kalau saya baca Quran, setiap hari bila baca Quran, ayat tu kalau saya sebelum ini saya ada faham tafsir, bila saya baca balik, saya jumpa yang lain. Saya baca lagi, saya jumpa yang lain. Ayat yang sama, berulang kali baca, berulang kali itulah Tuhan tunjuk petunjuk yang baru. Ayat yang sama. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, dalam kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mesti menjadi umat yang mengangkat, menjulang dan memartabatkan ajaran Al-Quran. Tuan-tuan, tak ada makna tuan-tuan kita sambut Maulidur Rasul tapi Quran kita tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan untuk kita benda yang paling berharga? Al-Quran, hadis Nabi, ya betul. Tapi saya nak ajak tuan-tuan lihat kepada kepentingan Al-Quran dikembalikan dalam kehidupan. Segenap sudut. Quran ini bukan untuk dibaca ke atas orang mati. Kita sibuk baca Quran atas orang mati, sedangkan Quran turun atas orang hidup. Kalau masih hidup dia baca Quran, dia hafal Quran atau hafal surah-surah Al-Quran, setiap hari dia baca Quran, dia tak pisah diri dengan Quran, dia cintakan Quran, dia berusaha faham Quran. Mati kalau tuan-tuan tak baca pun, Quran tu dah jadi teman di dalam kubur tuan-tuan. Ini masih hidup, Quran pun susah nak tengok dia pegang. Lepas mati satu kampung kumpul baca Quran, nak sumbat, nak bagi dia manfaat daripada Quran. Macam mana? Sebab itu Quran kembali balik dalam kita memahami sunnah Nabi, dalam kita memahami, dalam kita menghayati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bagi tahu, wahai Rasulullah, kami cintakan engkau, tanda kami cintakan engkau ya Allah, kami belajar Quran. Kami berusaha untuk menghayati Al-Quran Al-Karim. Sebab Nabi sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua khazanah yang bernilai, yang berharga, yang sangat tinggi, yang seharusnya diberi keutamaan. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. So kita nak kembali pada Al-Quran. Bila kita kata kembali pada Al-Quran, umat ini umat Al-Quran, kita lebih suka membaca daripada kita nak faham apa yang kita baca. Itu pun salah satu perkara yang harus kita betulkan. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat bahawa Quran ini juga berhadapan dengan beberapa ujian. Contoh, apa ujian dia? Orang buat tafsiran-tafsiran yang tidak mengikut panduan Al-Quran. Ramai. Dia baca, dia tafsirkan ikut suka hati dia. Dia baca, dia tafsirkan apa yang dia faham. Saya ni walaupun pengajian saya dalam bidang PhD saya dalam bidang tafsir. Daripada BA, Master, PhD, saya bidang tafsir. Bila jumpa satu ayat tuan-tuan, saya perlukan beberapa hari untuk saya faham ayat tu. Bukan boleh baca-baca terus faham. Oh, ini ayat ni saya rasa tak boleh. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, seorang sahabat yang Nabi doakan bahawa dia ni akan diberi kefahaman Al-Quran. Dia kata, man takallama fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbicara perihal Al-Quran sedangkan dia tak ada ilmu berkaitan dengan tafsir, biarpun betul apa dia cakap, dia disiapkan tempat tu dalam tempat api neraka. Jangan simpul-simpul nak tafsir Al-Quran, simpul-simpul. Dan kita pun ada juga, kita ada cabaran lain pula. Sebab ada orang buat kelas secara private. Yang Ustaz Farid ajar dekat masjid tu kulit. Kau nak belajar isi, mari datang rumah aku. Pukul berapa? Pukul 2 pagi. Apa punya ilmu ajar menyuruh-nyuruh ni tuan-tuan? Sebab ilmu ni tak boleh dedah pada orang, akan jadi fitnah pula. Ada pula orang ikut pergi mengaji tu, pergi. Yang mengajar tu pula bukan ada background bahasa Arab pun. Saya tak kata disebabkan saya ni ada PhD, orang yang ada PhD dia saja pandai, profesor saja pandai. Tak. Tetapi kalau dia ada ilmu alat yang cukup, dia pun akan faham. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan
dalam kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kali ini, saya nak bekalkan kepada ibu ayah bagaimana kita nak kembali menghayati Al-Quran. Melalui penghayatan Al-Quran, kita akan dapat sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat pergi jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, betul kan? Sahabat datang jumpa. Sahabat ni datang jumpa, beberapa orang sahabat datang jumpa Ummul Mukminin Aisyah. Tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Aisyah jawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Maksudnya kalau kita baca, kita faham Al-Quran, kita bawa masuk ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita, kita pun akan ada akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Apa cerminan akhlak Nabi? Al-Quran. Kalau saya faham Quran, saya baca Quran, saya dapat tak akhlak yang Nabi ada? Mestilah saya dapat. InsyaAllah saya dapat. InsyaAllah saya dapat. Kembali balik menghayati Al-Quran. Jadi saya kena buat apa? Pertama sekali saya kena belajar membaca Al-Quran. Kena belajar baca Al-Quran. Nabi sebut kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mereka yang belajar Al-Quran dan ajarkan pula Al-Quran itu kepada orang lain. Kita belajar, kita mengajar. Ada orang dia belajar Quran, kadang saya tanya, Tuan Haji dah berapa lama ngaji belajar Al-Quran? Saya dah 15 tahun belajar Quran ni Ustaz. Wih, lama sangat tu. Sepatutnya 3 tahun cukup. Lepas tu dah boleh mengajar orang lain. Apa benda belajar sampai 15 tahun? Tajwid, benda basic dah tahu, dah boleh baca lancar, buka lah kelas pula. Ajarlah kawan-kawan yang tak pandai baca Quran. Sepatutnya begitulah berkembang ilmu ni. Nabi SAW sebut, kenapa Nabi sebut sebaik-baik kamu? Sebab Nabi tahu ada di antara kita yang mudah untuk dia baca Quran, ada di antara kita akan ada kesukaran dalam baca Al-Quran. Tak semua kita fasih. Tuan-tuan, ada kawan-kawan saya belajar dengan saya, mengaji dengan saya, sampai kesudah dia baca Quran tak lancar. Walaupun guru berguru sama dengan saya. Saya tidak tahu apa masalah dan apa keadaan, apa puncanya saya tak tahu. Dan saya tak nak bersangka-sangka dengan orang. Cuma Nabi sebut kesusahan itu ada. Sebab itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebut, mereka yang membaca Al-Quran dengan begitu lancar, dengan fasih, mereka akan diberi ke tempat duduk yang tinggi. Ma'al kiramil bararah. Adapun mereka yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak, dia akan dapat 2 pahala. Pahala baca dan pahala kesusahan yang dilalui masa baca. Contoh, saya ambil contoh, nak belajar makharijul huruf, nak belajar sifat-sifat atau nak belajar tempat keluar huruf. Huruf-huruf kita ni keluar di mana? Huruf-huruf hijaiyah. Fa, ta, kha, dha, sa, ta, ya. Semua kita nak tahu, nak keluar huruf tu keluar kat mana. Mulut kita ni, rongga mulut kita ni, setiap sudut tu ada dia punya peranan. Nak tahu keluar kat mana? Saya tuan-tuan, masa saya belajar dekat Jordan, saya nak betulkan huruf Ain, A. Nak betulkan huruf A 1 bulan. 1 bulan. Guru saya ajar saya, alamin, 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 alamin. Semua tak betul. Dia nak dapatkan A, huruf Ain yang raqiq, yang nipis, yang ringan, tak tebal. Sebab itu kita dengar Arab baca, imam-imam besar baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, ringan aja. Dia tak ada sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, tak ada. Semua ringan. Nak dapatkan makhraj yang betul. Ada orang bila kita ajar, dia makan masa nak faham Ain itu kat mana. Padahal kita ni setiap hari guna dah huruf A tu. Setiap hari kita guna.
Contohnya, orang tanya dengan kita, tuan pernah sampai tak dekat Universiti Islam Selangor? Oi, kat mana tu Dia dekat Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota. Bukit Mahkota yang sebelum nilai tu. Ya. Pernah lalu tak situ? Saya pernah lah pergi semenyih ikut situ. Lepas tol, tengok dia pertama. Lepas tol kan ada satu traffic light. Terus saja akan jumpa satu patron. Sebelah kanan lah. Ya, alamin. Tu dia. Kita guna tu alamin. Tak ada pula kita kata lepas tol tu ada traffic light. Tak ada. Itu bukan orang tu tuan. Kan? Jadi ada kan basic yang kita biasa guna. Itu satu. Saya ada kawan. Dia tak pandai sebut raw. Raw dia rosak. Kita panggil rosak. Kalau disebut almari, kertas, mikrofon, reket, lori, Al-Quran. Dia punya raw tu rosak. Ustaz Farid Gawi, raw dia rosak. Sama-sama belajar dengan saya. Ini kisah betul ni. Sama belajar dengan saya dekat Jordan dulu. Satu hari dia datang jumpa saya. Dia kata, Abang Farid. Abang Farid. Saya kata, ya. Abang Farid boleh tak ajar saya huruf? Abang Farid boleh tak ajar saya huruf ra? Kenapa? Saya punya ra susah nak sebut. Boleh tak ajar? Saya kata boleh. Macam ni. Saya ajar, kau hafal dan kau ulang banyak kali sebagai satu latihan untuk dapat huruf ra. Dia kata nak apa dia? Dia tanya. Saya beritahu, goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Disebabkan ra dia rosak, dia sebut goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Dia rosaklah. Saya kata kau ulang tu banyak kali sampai jadi betul. Dia pun ulang banyak kali. Kebetulan tuan-tuan, selepas beberapa bulan dia datang mengadu masalah raw dia, kami pergi umrah sama-sama. Daripada Jordan lah, daripada Universiti Al-Bait tu, kami naik bas pergi umrah. Musim panas, bulan 7, bulan 8 begitu, musim panas. Sampai di Mekah, kami buat umrah, kami balik duduk di hotel. Besok tu dia cakap dengan saya, Abang Farid, besok kita solat Zuhur pukul berapa? Saya kata kita pergi seperti biasalah. Baik Abang Farid, kita pun pergi solat. Lepas solat Zuhur di masjid, dia bagi tahu saya, dia kata, Abang Farid, jom kita pergi tawaf sunat. Saya kata tengah panas ni. Kat lantai Kaabah tak ada orang, ada dalam 20-30 orang. Zaman tu tuan-tuan 1996 orang tak ramai. Musim panas adalah 20-30 orang. Sekarang tak kira musim, penuh manusia. Panas ni. Tak apa bang, sebab tak ada orang kita boleh kejap je habis. Betul, disebabkan tak ada orang. Tak ada orang ni, 7 tawaf ni 10 minit habis. Laju, rapat. Jadinya masa setiap kali kami tawaf tu, dalam setiap tawaf, 7 tawaf tu, setiap tawaf tu saya dapat cium Hajar Aswad. 7 kali tawaf, 7 kali cium. Tak ada orang, tak ada siapa rebut. Relax, kita nak duduk lama, cium lama, tak ada siapa tarik kita pun. Jadi kami pun buatlah solat sunat tawaf dan dapat cium Hajar Aswad, masing-masing cium, buat puas baca Hajar Aswad, balik. Kebesokan harinya, dia budak tu tanya lagi. Dia kata, Abang Farid, kita nak pergi solat Zuhur pukul berapa? Saya kata macam biasalah, kita pergi sejam awal. Baik. Saya kata, kau panggil balik nama abang? Abang Farid. Cuba sebut reket. Lori, kertas. Engkau punya raw dah betul. Engkau punya raw dah betul. Dia pun tak perasan raw dia dah betul. Dia kata, lah dah betul, ya Allah, dah betul raw. Saya pun bagi tahu dia. Itulah, kan mujarab petua yang abang bagi. Dia kata, iyalah kot. Atau kau ada petua lain? Tak ada apa. Cakap betul-betul, apa yang kau buat? Tak ada apa.
Mesti ada apa-apa kau buat. Cakap betul-betul. Macam ni bang, dia kata. Semalam kan kita solat, kita tawaf sunat. Ya, kita kan dapat cium hajar aswad. Ya. Mungkin orang lain semua cium, tapi saya tak cium. Kau tak cium, habis kau buat apa? Saya jilat, dia cakap. Dia jilat hajar aswad tu. Dia minta dengan Allah. Agaknya dia minta dengan Allah, ya Allah, betulkan roh aku ya Allah. Ngap dia jilat. Betul roh dia lepas tu. Ini kisah benar tuan-tuan. Dia masih ada lagi dekat Johor, mengajar dekat sekolah agama menengah Johor. Tapi saya kesian dekat orang lepas dia tu. Orang selepas dia nak cium, apa pasal basah ni? Rupanya dah ada. Itu cerita Allah bagi. Tapi tuan-tuan, manalah tahu ada di antara jemaah pada malam ni yang roh dia rosak, kebetulan hujung tahun atau tahun depan pergi umrah, dapatlah peluang orang bawa ke depan dapat cium hajar aswad, dan dia tak cium, dia pakai mazhab yang saya sebut tadi tu, dia jilat dengan harapan roh dia betul. Lepas jilat tengok tak betul. Tak bolehlah salahkan. Ini bukan kaedah, ini satu kebetulan Allah nak bagi. Allah nak bagi dia punya, dia sungguh-sungguh. Jadi itu salah satu cerita saya nak sebut. Maksudnya kita kena belajar makharijul huruf. Fa. Ya, fa, gigi atas kena kat bibir bawah. Fa. Sebab itu masa saya mengajar tilawah interaktif, lama saya ajar tilawah interaktif dekat 4 tahun. Tilawah interaktif melalui RTM TV1 JAKIM terbitkan. Masalahnya, dalam 15 pemanggil yang panggil, buat panggilan live dan baca dan betulkan bacaan, daripada 15 orang, 3 orang aja lelaki. Lagi 12 semua perempuan. Yang minat program Quran, tilawah apa semua banyak perempuan. Betul, Mam? Tengok, Imam pun kata ya. Iya, tak ramai yang minat. Ada sekali, ini cerita betul, ada sekali ada seorang pakcik tu telefon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Hassan daripada Batu Pahat lah Ustaz. Ya, silakan Ji, apa khabar, silakan baca. Tak, bukan saya nak baca, saya tolong telefon aja, isteri saya yang nak baca. Baca bukan isteri dia. Sampai ke sudah pakcik tu tak baca. Punyalah handsome-nya orang lelaki ni tuan-tuan. Nampak kan? Padahal kita yang kena jadi imam. Kita tak ada usaha nak betulkan bacaan huruf, sebutan huruf. Sebutan huruf kita kena betulkan. Baik, itu yang pertama. Jadi saya nak belajar Al-Quran, pertama sekali saya kena cari guru yang boleh ajar saya nak talaki dan betulkan sebutan huruf. Bacaan Quran kena musyafahah. Duduk depan guru, kita baca, dia dengar. Kemudian dia baca, kita pun dengar. Kita tengok macam mana kedudukan mulut guru sebut. Iya, saya belajar dekat Malaysia dulu, belajar baca Quran. Bila saya sampai dekat negara Arab, yang Arab pula, yang Syekh Arab pula, dia punya mengajar, cara dia mengajar lain. Iya, kalau kat Malaysia saya belajar tuan-tuan, contoh, Bismillahirrahmanirrahim, saya diajar ra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ustaz kata ra itu nak tebal, jadi masa sebut ra kena moncong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi Jordan, saya bawa lah pendekatan sama. Saya baca depan syekh saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, kenapa kau Malaysia ni kalau baca mulut mengot-mengot? Apa pasal? Saya kata saya nak sebut huruf ra, tak payah. Muncung ini, disebut muncung ini hanya untuk baris depan dan huruf waw. Fa, fi, fu, ku, ki, ka. Dia kalau baris atas ka, baris bawah ki. Kalau baris depan ku, baru muncung. Bismillahirrahmanirrahim, mana baris depan? Tunjukkan saya. Bismillahirrahmanirrahim, mana baris depan? Tak ada. Mana waw? Tak ada. Habis? Tak payahlah moncong. Yang kau rajin sangat moncong sebab apa?
Jadinya guru saya ajar, saya musyafah. Ni saya nak sebut kaedah musyafah. Dia baca, saya tengok mulut dia. Tengok mulut dia, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut dia tak ada tak ada. Nampak tak mulut saya? Kalau tak nampak, 3 Jumaat aja tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tu. Tak payah Bismillahirrahmanirrahim. Wah, siapa tak tahu kenapa yang begitu susah jadinya. Ya, kita kalau sebut as-salah, kalau guru saya ajar as-salah, dia huruf sad, huruf gha. Ada sifat-sifat huruf yang berbentuk yang isti'la, yang agak tebal, yang tu kena diangkat lidah, bukannya mulut dia memoncong. Ni kaedah. Sebab itu kita kena musyafahah daripada guru yang muktabar, guru yang boleh bimbing kita. Tuan-tuan, saya nak tanya senang aja. Berapa ramai di antara kita dah semak bacaan surah Fatihah dengan imam kita? Mungkin masjid ada buat klinik Fatihah, klinik itu, klinik ni, tapi tak ramai yang datang. Sebab masing-masing rasa dah sehat Fatihah dia. Tapi bila dia baca baru kita tahu. Ini kisah betul, ini cerita betul. Masa saya buat tilawah interaktif, dalam 3-4 episod saya ulang kaji Al-Quran, ulang kaji surah Al-Fatihah secara live. Ulang kaji, orang baca betul kan. Habis program, habis tilawah interaktif, on the way balik, yang telefon saya, azan berhenti. Berhenti beri laluan azan. Betul. Sekarang. Tak masa azan berhenti tak? Berhenti. Okay, kita berhentilah sekarang Okey. Kita beri laluan azan tuan-tuan. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد آمين.
Jadi gimana tadi? Semua lupa. Saja tes, tuan-tuan ingat tak ingat? Mengkhayal tuan-tuan. Baik. Sebab itu, bila saya talaki balik surah Al-Fatihah dengan guru saya dekat negara Arab, saya dibetulkan banyak perkara. Sebab itu saya tanya, berapa ramai di antara kita yang telah semak bacaan surah Fatihah dengan imam-imam kita? Atau kita pakai mazhab lama? Atau lama dulu kita baca itulah kita pakai? Tuan-tuan, masih banyak perkara. Sebab surah Fatihah ini adalah rukun dalam solat. Surah Fatihah adalah rukun dalam solat. Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tiada solat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Termasuklah bila surah Al-Fatihah itu bacaannya tak sempurna. Ada di sana kesalahan-kesalahan. Kita kalau kesalahan itu kesalahan yang lahnul jali, kalau kesalahan itu lahnul khafi, kalau kesalahan itu kesalahan yang kecil dan kesalahan itu dimaafkan, maka tidaklah membatalkan solat. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan jali, kesalahan yang besar sehingga boleh merosakkan makna dan maksud surah tersebut, maka batal solat kita, tuan-tuan. Jadi saya tak tahu selama ini saya baca, dalam bacaan surah Fatihah saya ada atau tidak kesalahan jali, kesalahan yang jelas. Betul tak? Halo? Kena semaklah bacaan Fatihah dengan imam. Siaplah imam lepas ni. Buat klinik surah Fatihah. Kita ada berapa orang imam? Nanti aturkan jadualnya bagaimana nak ulang kaji, nak baca. Tuan-tuan boleh bagi nama. Okey, ini senarai nama yang nak buat semakkan Fatihah. Minggu ni kita tapis 10 orang. Minggu depan 10 orang. Iya. Jangan nak rasa segan, jangan rasa segan, jangan rasa malu. Belajar, kena belajar. Jangan berhenti daripada belajar. Iya, tuan-tuan. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim salah. Ha dia tukar bagi ha. Sabdu tak dengar Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin dibaca, dia tukar dengan Alhamdulillahirabbilalamin. A bukan A. Siapa nak dengar? Siapa yang nak betulkan? Jadi dengar, betulkan. Kita kena musyafah. Kita kena baca surah Al-Fatihah. Ini yang saya namakan belajar membaca. Selain daripada saya belajar makhraj huruf, surah-surah yang saya baca, terutamanya surah Fatihah, saya kena ulang kaji dengan imam. Itu yang pertama. Yang keduanya, lepas kita belajar makhraj huruf dan kita tengah belajar dan kita pun dah mula lancar baca Quran, yang keduanya, saya mesti melazimi membaca Al-Quran. Setiap hari mesti saya kena baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran ini akan datang memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Bila datang bagi syafaat? Masa kita bersendirian di alam barzakh. Tuan-tuan, ramai kawan kita atas dunia ni. Kawan tepuk tampar, kawan pergi berjalan, kawan pergi umrah, kawan lepak makan minum, kawan sembang, kawan mengumpat. Macam-macam jenis kawan ada. Semua ni hantar kubur, lepas tu dia balik. Dia lepak balik kedai kopi. Mula-mula dia sedih lah. Lepas tu dia kata nak buat macam mana, dah mati-mati lah. Habis siapa nak temankan kita dalam kubur? Isteri pun dah balik, anak-anak semua dah balik. Masing-masing ada kerja. Yang akan temankan saya siapa? Al-Quran. Itu Nabi sebut, akan jadi teman ketika kita bersendirian dalam kubur. Sebab itu saya ni, semua tahu isteri saya meninggal pada bulan Februari 27. Isteri saya tak pernah tinggal Quran. Arwah isteri saya. Setiap hari dia mesti baca Quran. Malam mulut tak tinggal. Kadang dia lagi rajin baca Quran daripada saya. Ya. Hari dia masuk hospital, dia sakit tu petang tu, saya tengah siap-siap nak pergi kenduri. Isteri saya nak pergi hospital untuk dialisis. Saya dengar dia baca Quran. Tapi hari itu telinga saya ni macam
beri perhatian pada bacaan dia. Hari itu rasa macam sedap pula dia baca. Biasalah saya dengar, hari itu rasa lain. Jujur cakap tu, rasa lain. Apa pasal rasa lain hari ni dia baca? Lain pula bunyi. Lain sebut. Rasa tu lain. Mungkin itu bacaan terakhir. Memang itulah bacaan terakhir dia, Quran. Saya lepas dah ke bumi apa semua, keesokan hari tu saya ambil Quran, saya terngiang-ngiang lagi. Dia ada baca Quran, dia ada baca surah. Surah tu sedap betul dia baca. Saya ambil Quran, saya nak tahu apa surah yang arwah baca sebelum meninggal. Dia baca surah Tahrim, surah yang menceritakan perihal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata masya-Allah. Ya. Semoga Quran jadi peneman lah. Memang dia tak tinggal Quran. Sebab itu semua Allah mudahkan urusan. Urusan memang pengbumian semua jadi mudah. Tengok ribuan lautan manusia datang. Itu ahli Quran. Daripada mana Allah hantar, Allah gerakkan hati untuk orang pergi beri penghormatan terakhir, solat. Sebab Quran peneman ketika kita bersendirian. Itu yang pertama. Yang keduanya, Umar bin Al-Khattab pernah sebut, inni akhafu an akuna minal ladina ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Minta maaf saya, Umar bin Abdul Aziz kata, aku khawatir kalau aku tergolong dalam golongan orang yang tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ada tapi ditinggalkan. Ya, Quran ada tapi ditinggalkan. Bila last kita baca? Dan bila pula kita akan baca? Kita tak tahu. Dan kita bagi banyak alasan. Alasan kita apa? Sibuk, banyak kerja. Sibuk, banyak kerja, itu alasan kita. Tapi boleh pula kita layan semua grup-grup WhatsApp. Baca, jawab, balas, tolong share lagi. Ada pula masa. 3 benda, tengok aja dapat pahala tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita buat 3 benda. Pertama sekali Al-Quran. Tengok Quran pun dapat pahala. Yang kedua ni wajah ibu. Wajah ibu, kalau kita tak sempat jumpa mak ada kat kampung, ada gambar pasport, saiz pasport dalam wallet kita, kita ambil, kita tengok. Ataupun dalam handphone kita ada gambar mak, kita ambil, kita buka tengok. Atau kita save dekat screen server kita tu gambar mak kita dengan mak kita. Tengok wajah mak dapat pahala. Tapi semua sekarang jenis cak ayam, dia dengan bini dia punya gambar dia serve, mak dia tak letak pun. Yang hadis sebut tengok wajah mak dapat pahala, tengok wajah bini tak ada hadis kata dapat pahala. Iya. Dia kan Quran sebut begini, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Daripada surah Al-Ahqaf, Allah beritahu, Allah memberi wasiat kepada manusia ni supaya berbuat baik berbuat ihsan kepada ibu bapa. Ingat, buat baik pada ibu bapa, ibu dan bapa. Allah beritahu insan yang banyak besar peranan dan sumbangan dan juga pengorbanan dia dalam ayat itu adalah ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Mak dia mengandungkan dia susah payah dan beranakkan dia dengan susah payah. Dan diberikan susu ataupun dia diberi susu, mengandung dan disusukan anak itu dalam tempoh 30 bulan. 30 syahra. Cuma ayat itu sebut hatta idza balagha ashuddahu balagha 40 sana. Allah Taala sebut 40 tahun. Apabila dia dah besar dewasa, ketika umur 40 tahun, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah aku suatu kekuatan untuk sentiasa aku mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ada ayah, nikmat ada ibu. Dan Kau perelokkanlah keturunan aku ya Allah,
supaya mereka juga mengerti bagaimana harus hormat ibu dan ayah, seperti mana engkau beri aku kekuatan untuk jaga dan berkhidmat pada ibu dan ayah. Cuma persoalannya kenapa Allah Ta'ala sebut 40 ketika umur 40 tahun. Ketika umur 40 tahun dia berdoa. Kenapa 40 tahun bukan 30 tahun, bukan 20 tahun? Saya baca tafsir tuan-tuan, ulama sebut manusia akan menghadapi kesibukan dalam hidup apabila sampai umur 40 tahun. Because your life is begin at 40. Kehidupan saudara-saudari akan bermula kesibukannya ketika 40 tahun tempoh. Jadi ketika umur 40 tahun, barangkali kita sudah jadi ketua jabatan, kita dah jadi eksekutif kanan, umur 40 tahun, dan anak pun sudah 5-6 orang, bersekolah di sekolah harian, bersekolah di sekolah asrama. Jadi sibuk dengan kerja, sibuk dengan anak-anak, sibuk nak uruskan tu, sibuk nak urus ini. Janganlah Mat, Muhammad, Hasan, Abu, masa umur kau 40 tahun dalam sibuk-sibuk tu, jangan kau pernah lupa pada ibu dan ayah. Sebab itu Allah ingatkan, bagi notification tu ketika umur 40 tahun, supaya manusia tak beri alasan. Ya. So baca Al-Quran. Pastikan jangan diberi alasan tak baca Al-Quran. Ada juga salafus salih sebut, inni akhafu an yamurra alayya yaumun lam aqra fi kitab Allah. Aku khawatir kalau ada hari yang aku lalui, aku tak baca Quran pada hari tersebut. Kita tuan-tuan, kalau tak makan kita lapar, kalau tak minum kita dahaga. Tapi kalau kita tak baca Quran, ada tak rasa apa-apa? Kalau tak ada rasa apa-apa, kita dengan Quran tak ada apa-apa hubungan. Itu jawapan dia tuan-tuan. Ada orang dia tak boleh tidur, apa benda hari ni aku tak buat? Rupanya lupa baca Quran hari ni. Kalau kita kata sibuk, saya ada satu cerita. Omar bin Abdul Aziz, dia ni cicit kepada Omar bin Al-Khattab. Sibuk tak? Sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan urusan pentadbiran negara. Sibuk. Dia jadi khalifah, jaga sepertiga dunia tuan-tuan. Dalam sibuk tu dia mesti baca 2 juzuk Al-Quran. Dia jadikan itu sebagai rutin kehidupan seharian, 2 juzuk. Saya betul, guru saya pesan pada saya, Farid, you mesti baca Quran. Syekh Muhammad, iqra juz'aini kulla yawm. Baca 2 juzuk setiap hari. Omar bin Abdul Aziz, satu hari dia sibuk, sangat sibuk. Balik rumah, dia ambil Quran. Lepas solat apa semua, sebelum tidur dia ambil Quran, dia ambil mushaf, dia buka, dia baca. Sibuk, pada hari dia sangat sibuk. Sampai dekat masa dia buka, dia baca tu surah Safat. Dalam surah Safat tu ayat 23-24 sebut, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Pandulah mereka serta apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Tunjukkan mereka jalan ke neraka. Bila sudah sampai di tebing neraka, berhentikan mereka. Stop. Kenapa di stop? Sebab hari ini aku nak tanya, bahawa masih hidup di dunia, aku pernah beri dia banyak tanggungjawab. Amanah, tanggungjawab aku beri. Hari ini aku nak tanya apa dia buat dengan tanggungjawab itu. Jangan dihumbar dulu, nanti dulu. Allah nak tanya dulu. Omar bin Abdul Aziz Omar bin Abdul Aziz ketika dia baca ayat tu, dia adalah Amirul Mukminin, khalifah. Dia baca ayat tu, dia rasa dia yang kena. Dia baca, dia nangis. Dia baca, dia nangis. Imam Tabari meriwayatkan riwayat, dia kata, wa huwa yaqra hataini ayataini wa huwa yukarriruhuma hatta tala'al fajr. Dia baca, dia nangis. Dia baca, dia nangis. Dia baca, dia nangis sampai azan subuh. Dia baca, dia rasa dia yang kena tuan-tuan. Dia rasa dia yang kena. Hari ni kita baca Quran, semua orang lain kena. Kita tak kena apa-apa.
Kita saja cari ayat nak kenakan orang. Kita rasa kita terbela, kita terpelihara. Kita suka cari ayat. Sebab itu orang kita pertama sekali dia mesti rasakan ayat itu dituju pada dia. Imam Qurtubi sebut, man balaghahu al-Quran faka'annama kallamahu Allah. Siapa-siapa yang sampai kepada dia Al-Quran, Allah seolah-olah berbicara dengan dia. So macam mana bila sampai sepucuk surat daripada seorang pemimpin besar dunia atau negara sampai kat kita memberitahu sesuatu perkara, agak-agaknya tuan-tuan baca macam mana? Sambil lewa? Atau tuan-tuan akan baca sungguh-sungguh? Mesti baca sungguh-sungguh sebab saya nak faham apa dia bagi tahu. Sekali baca, dua kali baca, tiga kali baca, supaya kita tak terlepas satu pun daripada apa yang diminta atau diarahkan atau dia bagi perkeliling dalam surat tersebut. Ini Allah punya ayat 114 surah. Kita baca tak? Baca. Jadi daripada hari ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, Nabi nak sampai Quran kepada kita ni, Nabi punyalah susah tuan-tuan. Nabi punyalah susah nak sampaikan Quran. Pertama sekali bila Nabi baca Quran, orang kata engkau ni menipu Muhammad, engkau ni tukang sihir, engkau buat ayat-ayat yang penuh dengan macam syair-syair yang memukau. Dituduh Nabi Muhammad. Quran pula turun kalau Nabi tengah bawa unta, Quran turun, unta tu duduk, tak boleh jalan. Kemudian kalau Quran tu turun musim tengah sejuk, tengah musim sejuk, Nabi akan berpeluh bila wahyu turun. Kalau musim panas, wahyu turun, Nabi akan menggigil kesejukan. Ingat senang. Turun Quran, Nabi kena hafal, Nabi kena baca. Jibril turun ulang kaji dengan Nabi SAW Al-Quran. Lepas tu Nabi kena bacakan kepada para sahabat. Nabi kena tafsirkan ayat-ayat tersebut bagi dia orang faham ayat itu. Litubayyina linnas. Kerja Nabi menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Besar tak tanggungjawab? Besar. Besar tak peranan? Besar. Nabi kena tunggu habis 23 tahun Quran selesai turun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Susah tak? Susah. Tapi Quran yang ada pada kita ni kan, masa Nabi SAW diberikan wahyu, Nabi bacakan kat sahabat. Ada sahabat yang hafal, ada sahabat yang ambil peluang untuk tulis di atas pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit binatang, di atas tulang-tulang binatang, tulis. Selepas Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar didatangi oleh Omar bin Al-Khattab. Omar datang jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, aku nak cadangkan supaya Quran ini dikumpul. Abu Bakar kata apa? Nabi tak pernah buat, takkan aku nak buat? Nabi tak buat. Tak ada, bukan apa wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin. Kita kena bukukan, kalau tak nanti lama kelamaan Quran ini akan hilang. Ramai yang hafal Quran pergi berjihad, syahid. Abu Bakar tolak. Besok datang cadang lagi, Umar cadang lagi besok, tolak lagi. Tulat, begitulah. Ulang alik Umar beritahu dekat Abu Bakar. Ulang alik dia sebut lagi, dia jumpa lagi, menghadap lagi Abu Bakar. Cadangkan supaya Quran dikumpul. Sehinggalah Abu Bakar sebut wa huwa yukarriru hatta syarahallahu sadri. Umar ulang-ulang mencadangkan sehinggalah Allah melapangkan dada aku terima cadangan Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar sebut sehingga Allah lapangkan dada dia. Iya, Umar ni jangan main-main dengan Quran tuan-tuan. Umar masuk Islam lepas dia dengar 5 potong ayat daripada adik perempuan dia. Betul kan? Kita semua tahu cerita Umar masuk Islam. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 5 ayat ni Umar dengar, Umar tak faham lagi, tapi Quran dah masuk dan telinga Umar, telah singgah di hati Umar, telah leburkan segala keangkuhan Umar. Keluar Umar yang mula-mula garang masuk rumah adik perempuan, Umar keluar daripada rumah adik perempuan dia, hati dah jinak. Cari Nabi Muhammad masuk Islam. Mulai hari itu tuan-tuan, dia baca Quran, dia hafal Quran, sehinggalah dia wafat, dia dengan Quran tuan-tuan. Iya.
Luar biasa Umar dengan Quran, cuma orang tak nampak. Ada sekali Umar solat maghrib, imam tu dua-dua rakaat, lepas Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Selesai solat, Umar pegang jubah dia. Imam, kata, banyak-banyak surah ada, takkan dua-dua rakaat kau baca surah Al-Ikhlas? Imam tu jawab, aku punya suka lah. Cuba imam kita jawab macam tu, besok orang hantar surat kat Jais. Melapor, orang kita memang rajin melapor. Elok yang komen tu tolak, suruh jadi imam sekali tengok. Tengok menggigil tak menggigil. Baik. Jadi Umar ni, bila dia masuk Islam dengan Al-Quran, dia pertahankan. Bila jadi tengok imam tu dua-dua rakaat baca surah Al-Ikhlas, dia pegang imam tu, dia bawa aku, dia kata, aku mesti bawa kau jumpa Nabi, biar Nabi nasihatkan kau, biar Nabi bagi panduan kat kau. Heret, imam jubah Umar pegang macam ni. Bayangkan kalau di imam kita kena pakai tarik jubah, kita semua nak marah. Ni Umar ni tarik, tak ada siapa lah berani pergi marah tegur Umar. Umar pegang jubah imam ni sampai kat Nabi SAW. Nabi kata, lepaskan jubah dia wahai Umar. Kenapa ni? Wahai Rasulullah, aku solat maghrib, dia imam, dua-dua rakaat lepas Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Sedangkan ada banyak surah lagi. Rasulullah tanya dekat imam tu, apa benar imam buat begitu? Imam tu kata, ya. Kenapa kamu buat begitu wahai imam? Kenapa dua-dua rakaat kamu baca surah Al-Ikhlas lepas Fatihah? Imam tu jawab apa tuan-tuan? Inni uhibbuha ya Rasulullah, aku sangat suka surah Al-Ikhlas. Tahu Nabi jawab apa? Nabi sebut, hubbuka ilaiha adkhalakal jannah, disebabkan kau sangat-sangat sayang surah Al-Ikhlas, engkau masuk syurga. Ya. Ni Umar punya. Umar tak boleh kalau orang buat silap dengan Quran. Ya, banyak cerita Umar. Quran masuk dalam hati perut Umar. Sebab itu tuan-tuan, bila Quran tu ada dalam hati perut seseorang, benda syubhat susah nak masuk. Susah nak masuk, tak boleh. Jamin, kalau Quran ada, betul Quran, nur Quran ada, kau takkan masuk. Benda-benda yang tak baik susah nak masuk. Rasuah ke, benda mencuri ke, menipu ke, susah nak masuk. Kalau masuk, badan kita takkan terima. Dia akan bagi notification, dia akan bagi respon. Itu yang Umar, kambing dia digembala oleh pengembala kambing atau pekerja dia, bawa kambing pergi mengembala, petang balik peras susu kambing, bagi dekat Umar. Umar pun minum. Umar minum, lepas minum Umar rasa macam loya, macam sesak, macam rasa tak sedap perut. Umar panggil pengembala tu, kejap sini. Kambing ni kemana pergi tadi? Saya buat gembala lah, tak kemana dia pergi? Oh, tadi kambing ni ada beberapa ekor terlepas masuk kebun orang Umar, dia makan pokok kayu orang. Umar terus masukkan jari dalam mulut dia, muntahkan semua susu yang dia minum. Maksudnya apa? Benda ada unsur syubhat tak boleh masuk dah, sebab ada Quran dalam. Kita ada rasa apa-apa tak? Belasah je. Kicap, sos, tak tahu siapa buat, kita makan. Mana pernah ada? Susah kan? Sebab itu sangat penting mustahak Quran ni, nur. Itu Umar bin Al-Khattab, tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sebut disebabkan Umar ni sangat, tuan-tuan, Umar ni ada 23 ayat dalam Quran turun, Umar sebut turun, Umar sebut turun. Ya, Umar kata, wahai Rasulullah, kalaulah dapat bercakap atau bicara dengan isteri-isteri engkau ni ada tabir, turun ayat, jangan berbicara dengan isteri Nabi melainkan ada tabir. Turun ayat, 23 ayat turun, Umar sebut turun. Dekatnya Umar dengan wahyu. Umar boleh ada satu perasaan akan ada sesuatu yang turun. Umar, Nabi sebut, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Nabi sebut, wahai Umar, sekiranya ada seorang Nabi selepas aku, engkau lah orangnya. Dia cakap apa? Quran yang memperlihatkan Umar ni very different person.
Quran. Sebab itu saya kata baca. Kita baca Quran bukan sekadar nak rebut pahala, satu huruf dapat 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Sampai bila kita nak pegang 10 pahala, 10 pahala, 10 pahala? Tuan-tuan, senang aja. Dia punya mafhum mukhalafah dia, bahasa kiasannya di sebalik apa yang Nabi sebut ada rahsia. Contoh, Nabi kata satu ayat, kalau satu kalimah, satu huruf 10 pahala. Hari ni 10 pahala, besok 10 pahala, lusa 10 pahala. Lama kelamaan takkan tak pernah terasa bahawa takkan aku ni nak kumpul pahala saja. Satu. Keduanya, saya boleh fikir tuan-tuan, kalau baca dapat 10 pahala, berapa agaknya Allah akan bayar kalau saya faham ayat tu? Betul tak? Kalau saya baca dapat 10, baca aja. Qala alladhina kafaru. Tapi kalau saya faham, pahala dia lain. Sebab standard faham tak sama. Lain. Sebab itu Allah mahu kita ni faham. Itu yang kita ada generasi Al-Quran zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, bukan 66 tahun, kita dah 66 tahun merdeka. Hanya 23 tahun Nabi ambil masa untuk mengubah masyarakat jahiliyah jadi masyarakat yang berilmu, beriman, bertakwa, ada budi pekerti, ada akhlak yang tinggi. 25 years. Nabi berjaya menukar landscape pemikiran manusia. Itu Quran punya peranan. Quran datang nak ubah. Kita baca, khatam. Baca, khatam. Apa yang maklum faham? Entah. Surah Yasin kita berapa tahun kita dah baca, tuan-tuan? Kalau saya tanya apa surah Yasin cerita ni? Yalah, surah Yasin ni elok dibaca. Kenapa? Senang nak mengucap masa nak mati besok. Baca surah Yasin ni elok, dia akan cuci dosa-dosa kita. Betul. Tapi takkan selama 10-15 tahun saya baca ni, saya tak pernah terfikir untuk saya faham apa surah Yasin ni sebenarnya. Kenapa Nabi suruh kita baca? Cuba tuan-tuan lihat, surah-surah yang Nabi sebut ada fadilat yang besar. Surah-surah itu sangat-sangat tinggi mesej dia. Syarat dengan panduan. Surah Yasin contoh, surah Al-Mulk contoh, surah Al-Waqi'ah contoh, surah Sajadah, surah Al-Insan. Kalau saya tanya kan, pernah tak tuan-tuan terfikir, imam-imam kita terfikir, kenapa Rasulullah SAW gabungkan pagi Jumaat antara surah Sajadah dan surah Al-Insan? Sebab apa? Mesti ada sebab. Bukan sebab Nabi tak hafal surah lain, mesti ada sebab. Dia punya kesinambungan cerita tu. Rakaat pertama dengan rakaat kedua. Itu kemahiran jadi imam. Imam kalau baca dia mesti pilih dulu. Rakaat pertama nak baca surah ni, rakaat kedua nak baca surah ni. Dia rancang. Bukan Allahu Akbar, lepas Fatihah nak baca apa Itu yang dia tak ada feeling. Dia sendiri tak ada feeling, dia tak boleh nak bagi feeling ke masyarakat. Kenapa tuan-tuan kalau solat dekat Mekah tuan-tuan boleh menangis? Kalau solat dekat masjid kita tak ada rasa nak menangis? Sama-sama kena faham, tuan-tuan. Sebab itu nasihat saya pada imam-imam yang saya kasihi, sebelum jadi imam, rancang dulu nak baca apa. Ayat ni lah aku nak baca. Kalau ayat ni aku baca sambunglah. Ataupun ayat ni aku nak gabungkan dengan surah ni. Kan Nabi kalau solat Jumaat, Nabi kalau solat raya, Nabi akan baca surah Al-Ghashiyah, rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-A'la. Sebab apa? Mesti ada sebab. Bukan kalau pagi raya haji kan, bukan tak ada ayat-ayat mengenai sembelihan, mengenai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi pilih? Ada sebab. Ni kemahiran. Faham kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, selepas kita baca, kita nak faham. Apa ya ayat ni sebut? Supaya kita dapat faham dan kita laksanakan. Untuk faham, kita kena ada proses. Kena ada hadir kuliah-kuliah pengajian, tafsir. Di rumah kita sendiri kena ada koleksi tafsir. Ya. Baru-baru ni 2 minggu lepas, JAKIM melalui bahagian penyelidikan hantar kat saya dua bundle ataupun dua manuskrip tafsir Pedoman Muttaqin.
Ini adalah air tangan almarhum Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur, pensyarah di Universiti Malaya dulu. Beliau yang tulis dan telah dimurnikan dari sudut typesetting. Jakim bagi dekat saya untuk final saya semak. Saya nak semak. Saya sebut ni sebab insya-Allah kita akan ada jilid-jilid tafsiran Al-Quran, juzuk-juzuk tafsiran Al-Quran sebagai panduan atau pedoman bagi orang Islam. Walaupun agak terlewat, tapi tidaklah langsung tak ada. Kita doakan supaya 30 juzuk itu dapat dihasilkan. Ya. So, mana karya-karya kita nak cari? Kita ada karya Pak Hamka, Tafsir Al-Azhar, RM350. Wish, mahalnya. Handphone Kak Jah lagi mahal. Handbag Kak Jah lagi mahal. RM350. Wih, mahalnya. Bila buku je mahal. Mainlah kutu belakang tu beli Tafsir Al-Azhar, boleh je. Contoh kan. Ya, macam mana buat? Lepas tu kita ada Tafsir Al-Maraghi, terjemahan, diterjemahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu di antara karya yang boleh ada di rumah kita. Terjemahan Al-Quran ada tak? Kalau tak ada, carilah. Ada satu. Kat rumah ada 5 orang, ada 7 orang, ada satu je. Lepas tu setiap seorang ada satu terjemahan Al-Quran. So kita nak faham. Kalau tak faham, macam mana saya nak laksana? So yang ketiga, saya mestilah faham. Yang keempat, saya laksanakan ayat-ayat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang kelima, saya sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Sebab kita adalah umat risalah. Kita sambut Maulidur Rasul, tapi kita tak bawa risalah Nabi SAW kepada masyarakat, kepada umat. Sebab kita nak bawa akhlak Al-Quran daripada mana? Dari pencernaan. Kita kena hadam Al-Quran, baru akan terbit sifat-sifat positif. Yang keenam, berusahalah menghafal Al-Quran. Kalau tidak kesemuanya, surah-surah tertentu. Hari ini yang pergi masuk hafal Al-Quran, budak umur 12 tahun, 10 tahun. Zaman Nabi yang hafal Quran umur 60 tahun. Cuba Pak Haji lepas pencen masuk Mahat Tafiz. Kenapa? Saya nak hafal Quran. 60 tahun dah. Awak ingat saya tak boleh hafal ke? Saya rasa boleh wujudkan lah Tafiz, Tafiz dewasa, Tafiz pencen. Apa? Tak sedap. Kita buat Mahat Tafiz warga Porba. Gurau tuan-tuan. Jadi saya tak mengharapkan tuan-tuan boleh hafal keseluruhan. Pilihlah surah-surah tu. Tak adalah balik-balik kul huwallahu ahad, kul huwal falaq, betul tak? Dekat apa? Kat betul kul huwallah, kul huwal falaq, kul huwallah, kul huwal nas, kul huwallah. Balik-balik itu je. Surah lain mana? Sebab kita tak menghafal. Man mata wa laysa fi qalbihi syai'un minal Quran ka baitil kharab. Ini yang disebut oleh Ibnu Abbas, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sesiapa yang mati besok, dalam hati perut dia tak ada Al-Quran yang dihafal, umpama rumah yang usang, tak ada faedah. Jadi manifestasi kepada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ini, kita nak mengorak langkah untuk mengangkat Al-Quran Al-Karim dalam kehidupan kita dengan beberapa panduan saya berikan. Mudah-mudahan yang bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, ibu ayah sekalian. Saya menunjukkan kemaafan kalau ada salah silap. InsyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Pergi pasar, naik bas, saya tahu kaki tuan-tuan sudah kebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Terima kasih yang diucapkan kepada Profesor atas ceramah yang